Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak belajar topik bab kedua ya. So kamu boleh rujuk buku teks muka surat 73 hingga 75. So kita tengok soalan 1. Okay, dia kata kat sini sebuah kereta memacut daripada keadaan pegun dengan pecutan 2 meter per saat. Dia kata 2. Hitungkan hal laju kereta selepas 5 saat. Okay, so jadi untuk soalan yang pertama ni dia kata kat sini keadaan dia pegun. So U adalah kosong. So E adalah 2.0. So dia nak cari V lah. Masa dia bagi 5 saat. So kita guna formula V sama dengan U plus AT. So V ni laju akhir, U adalah laju awal, E adalah pecutan dan T adalah masa. So kamu gantikan dalam persamaan. U sama dengan kosong, A 2.0, T 5. So dapatlah 10 ms negatif 1. Okay, kemudian kita pergi ke soalan B. So jarak yang dilalui dalam 5 saat. So kita guna formula S sama dengan 1/2 U plus V darab dengan T. So U dia kita dah tahu dah tadi, kosong. V dia 10 tadi, berdasarkan jawapan yang kita dapat daripada A tadi. Masukkan T sama dengan 5. So tekan kalkulator, kamu akan dapat 25 meter. Okay, kemudian kita pergi ke soalan C pula. Okay, untuk soalan C, dia nak saat kelima. So ada beza jarak dilalui dalam 5 saat dan yang saat kelima. So jadi bila dia nak saat kelima, kamu kena cari saat yang keempat dengan saat yang kelima. So jadi cikgu guna formula yang ni. So cikgu gantikan dalam formula. So dapatlah 25. Kemudian untuk nombor 2 pula, cikgu cari dia punya jarak. Guna formula yang sama. U ni kosong sebenarnya kita cikgu guna formula yang sama juga. Cuma yang cikgu tak tulis sebab U ni dah jadi kosong. U dia kosong. So jadi tak perlulah kita darabkan. Okey. So jadi 1/2 darab dengan 2 darab dengan 4/2, so dapat 16. So saat ke-5 tolak dengan saat ke-4, so dapatlah 9 meter. Okey. Okey, kemudian untuk soalan nombor 2, Encik Nizam sedang memandu kereta pada laju 108 km per jam. Tiba-tiba beliau nampak sebuah kereta di hadapannya bergerak dengan sangat perlahan. Maka Encik Nizam pun memperlahankan kereta beliau sehingga mencapai kelajuan 72 km per jam. Besaran yang dilalui oleh kereta itu ialah 125 meter. Jika pecutan yang dilalui oleh kereta adalah seragam, hitungkan pecutan yang dialami oleh Encik Nizam. Okay, so jadi yang pertama kita keluarkan maklumat dulu. So U dia 108, V 72 dan jarak adalah 125 meter. Okay, yang pertama sekali kamu kena tukar unit ni kepada meter per saat. So ni 108 km per jam darabkan dengan, okay, so ni boleh potong 1000 meter bagi dengan 1 km. So ni boleh potong, darab dengan 1 jam bahagikan dengan 3600 saat. So ni boleh potong. Okay, so jadi kita akan dapat 30. 108 darab 1000 bahagikan 3600 dapat 30. Kemudian untuk yang laju akhir ni pun kita tukar kepada meter per saat juga. So 72 km per jam darab dengan, so sebab kita nak hilangkan kilometer ni, so 1 km ni letak kat atas, agak bawah. Ni 1000 meter cikgu perlu nak tulis. Kemudian darab dengan, okay, jam kita nak potong, so sebab kita letak atas. So 1 jam sama dengan 3600 saat. So kamu tekan kalkulator, 72 darab 1000 bagi dengan 3600 saat. So dapat 20. So dah dapat ni baru boleh masuk dalam formula. So formula dia sama dengan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. So V masukkan yang tadi ni 20 kuasa 2 ni. U dia 30 kuasa 2 darab A. So jadi masa dia jarak dia 125. So A sama dengan negatif 2. Okay, kemudian nombor 3, Sri Lan mendayung sebuah sampan ke hadapan. Dia menggunakan dayung untuk menolak air ke belakang. Mengapakah sampan itu dapat digerakkan ke hadapan dengan cara ini?
Okay, so jadi apabila Sri Lan mendayung air sungai ke belakang, satu daya tindakan F terhasil ke atas air sungai, dan pada masa yang sama, satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah bertindak ke arah sampan. Oleh itu, sampan itu akan bergerak ke hadapan. Okay, kita pergi ke soalan 4. Okay, sebuah kereta berjisim 1200 kg yang pegun digerakkan dengan daya 150 Newton. Tentukan percucaan kereta itu dan masa yang diambil untuk kereta itu mencapai laju 1.5 meter per saat. So, maklumat yang dibagi kat sini, M sama dengan 1200, U sama dengan kosong sebab dia kata pegun kat sini, F 150, A tak tahu, kita nak cari A, dan masa pun kita nak cari juga, dan V dia dah bagi 1.5. Okay, so jadi kita guna, mula kita cari percucaan, kita guna formula ni, F sama dengan A. F ni daya, M ni jisim, dan A ni adalah percucaan. So F 150, M 1200. So A sama dengan 150 bahagikan dengan 1200. So kita dapatlah 0.125 ms negatif 2. So jadi kemudian kita nak cari nilai T, kita gunakan formula V sama dengan U plus AT. So V ni tadi 1.5, U kosong, A ni masuk yang ini. So kita cari T, so 1.5 bahagikan 0.125 dapat 12 saat. Kemudian kita pergi ke nombor 5. Kekuatan medan graviti di permukaan bulan ialah 6 kali lebih rendah daripada permukaan bumi. Jika seketul batu beratnya 2 Newton dibawa pulang dari bulan ke bumi, hitungkan berat batu itu di bumi. Okay, so jadi kita buat ni penisbah. Ini daya di bulan, moon M ni moon lah. Dan FB ni maksudnya daya di bumi. Okay, so dia punya ratio dia 1/6. So kita FB ni pindah sebelah jadi darab 1 darab dengan 1 dapat FB lah. 6 darab FM dapat 6 FM. So FM ni nilai dia 2 tadi kan. Okay, so ganti dalam ni, so 6 darab 2 dapatlah 12 Newton. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 6. Sebutir peluru yang berjisim 10 gram ditembak keluar dari senapang yang berjisim 2 kg. Jika halaju senapan yang tersentak selepas tembakan dilepaskan 0.5 ms negatif 1, hitungkan halaju peluru yang ditembak keluar. Okay, so jadi kat sini kita guna momentum, formula momentum ni lah. Okay, yang ketiga, yang letupan. M1 sama dengan B1 sama dengan negatif M2 B2. M ni jisim, B ni halaju. So jadi M yang satu ni 10 gram masuk dalam ni. Tukar ni 10 gram tukar pada kg. V1 tak tahu, kita nak cari. M2 2 kg. V2 0.5. So jadi masukkan persamaan. So dapatlah negatif 100. So negatif ni menunjukkan dia arah bertentangan. Okey, kemudian kita pergi ke nombor 7. Okey. Gambar foto 1 menunjukkan sebuah kereta yang bergerak di atas jalan raya. Pada awalnya kereta itu bergerak dengan laju seragam 18 ms selama 15 saat. Kemudian kereta tersebut memecut dengan 1.5 ms negatif 2 selama 5 saat. Selepas itu laju kereta mula berkurang kepada 15 ms negatif 1 dalam masa 5 saat. Kereta itu terus bergerak dengan laju yang sama selama 10 saat dan akhirnya laju berkurang sehingga berhenti pada T sama dengan 50. Berdasarkan maklumat yang diberi, rakamkan laju masa bagi gerakan kereta itu. Tunjukkan nilai yang penting dalam lakaran anda. Okey, so jadi yang pertama mula-mula dia kata laju seragam. So ini laju seragam selama 15 saat. So dia laju seragam. Okey, lepas tu dia kata lagi kemudian kereta itu memecut dengan 1.5. So bila memecut, laju dia naik atas. Dia memecut. Okay, so jadi ini graf dia V stroke ms negatif 1. Ni T second lah. Okay, so dia selama 5 saat. So jadi 15 campur 20. So dapat sini.
Okey, kemudian selepas tu laju kereta mula berkurang kepada 15 saat. So jadi 15 ms lagi satu. So dia berkurang. So dia turun macam ni lah. Selama 5 saat. So jadi dari 20 tambahlah 5 saat lagi, 25 saat. Kemudian dia kata kereta itu bergerak dengan laju yang sama selama 10 saat. So 15 meter per second ni selama 10 saat. Okey. Dan akhirnya laju berkurang sehingga berhenti. So dia berkurang sampailah berhenti pada saat dia ke-50. Okey, so maklumat-maklumat yang penting yang boleh kita tulis kat sini adalah ni nilai-nilai yang penting ni. Kemudian waktu ni pecutan dia kosong sebab seragam. Okey, so jadi waktu pecut dia meningkat bila dia turun bawah ni yang pecutan lah. Okey, so jadi seragam ni pecutan kosong. Yang ni pun yang pecutan. Okey, kemudian kita pergi ke nombor 8. Sebiji bola getah dilepaskan dari ketinggian H. Bola itu jatuh tegak ke bawah dan apabila sampai ke lantai melantun setinggi H. Okey, jika laju semasa bergerak ke bawah adalah negatif, lakarkan graf laju masa untuk pergerakan bola itu. So kat sini dia bagi tahu laju semasa bergerak ke bawah adalah negatif. So tersebab kita mulakan dengan yang macam ni. Okey. So waktu dia mula-mula U dia kosong. Okey, so U dia kosong kat sini. So bila dia turun, laju dia semakin meningkat. Cuma dia dalam nilai negatif. So laju dia meningkat. Okey. Okey, so jadi bila dah jatuh kat sini, dia akan naik ke atas. So bila naik atas, V dia dah jadi positif. Okey. So jadi V dia dah jadi positif. Okey, so jadi positif. Waktu ni V dia bukan kosong lah. Okey, dia bukan U kosong. So masa mula tu sebab dia dah bounce kan. So U dia yang awal ni dah ada nilai dah. Okey, so nilai dia V2. Okey, so tapi makin lama dia punya nilai V tu akan berkurangan sebabkan tarakan graviti. Dan pada akhirnya dia akan berhenti seketika di atas ni. Okey, waktu berhenti ni U dia sama dengan V dia adalah sama dengan kosong. So graf dia jadi macam ni. Okey, nombor 9. Sebuah kereta mula bergerak daripada keadaan rehat apabila sebuah bas yang bergerak dengan laju seragam 15 meter per saat melintas sisinya. Kereta tersebut mencapai laju 20 meter per second dalam 10 saat dan terus bergerak dengan laju yang malar dalam arah yang sama dengan arah pergerakan bas. Graf dalam darjah 1 menunjukkan pergerakan kereta dan bas tersebut di atas jalan raya yang lurus. Hitungkan masa yang diambil untuk kereta itu mencapai laju yang sama dengan bas tersebut. Okey. So jadi untuk menjawab soalan ni, kita dia kata U dia mula-mula U dia cakap kat sini dia keadaan rehat ya. So U dia adalah kosong. Kemudian laju seragam dia 15 meter per second. So V dia 15 meter per second. Okay, so dia nak masa yang diambil untuk kereta itu mencapai laju yang sama dengan bas tersebut. So waktu yang kat sini lah. Okay. So jadi bila waktu dia kat sini sama, maksudnya kita nak cari dia punya titik pertemuan ni lah. Okay. So jadi mula-mula cikgu cari dia punya pecutan. Okay, pecutan sama dengan kecurunan graf. Okay, kecurunan graf. So sepanjang ni kecurunan dia sama. Walaupun titik ni sama dengan titik kat sini atau kat sini sebab dia gerak kecurunan yang sama. So jadi cikgu guna formula kecurunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak X1. So nilai titik ini, titik dia 10, 20, titik ni 0, 0. So 20 tolak 0 bagi dengan 10 tolak 0, so dapat 2. So jadi kita nak cari V. So V guna formula ni, V sama dengan U plus AT. V dia 15, U dia 0 campur dengan A dia 2. So T tak tahu. So T sama dengan 15 bagi 2 dapatlah 7.5 saat. So titik kat sini ada 7.5 saat.
Kemudian soalan B, berapakah sesaran untuk kereta mencapai kelajuan bas itu? Okey, so jadi sesaran bersama dengan luas di bawah graf. Okey, so jadi kat sini titik ni, cikgu keluarkan kat sini lah. Okey, so ni 75 saat, tinggi ni 15. Okey, so jadi luas segitiga ni sama dengan 1/2 darab 7.5. Okey, 7.5 darab dengan 15. So dapatlah 56.25. Kemudian untuk soalan C, hitungkan jarak yang dilalui oleh kereta dan bas pada T sama dengan 50 saat. Okey, so pada 50 saat, T sama dengan 50 saat. So jadi T sama dengan 50 saat. Okey, yang ini kita okey, so jadi ni bas. Bas ni bentuk dia adalah segi 4 tepat. Okey, so jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, so ni segi 4 tepat dia. Okey, so 15 darab 50. Okey, ni tinggi 15, banyak ni 50. So 15 darab 50 dapat 750. Kemudian untuk kereta ni bentuk trapezium So bentuk trapezium 1/2 darab. Okey, so jarak ni sama dengan 40. Okey, 50 darab 10, so dapat 40 di 40. Ini 50. So 1/2 darab 40 campur 50 darab dengan 20, so dapatlah 900 meter. Okey, lepas tu, adakah kereta berada di hadapan bas atau sebaliknya pada T sama dengan? Okey, so jawapannya adalah ya, benarlah. Okey, sebab kereta dah jarak dia 900 meter. Okey, nombor 10. Gambar foto 2 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Kita terangkan bagaimana pelepasan gas panas melalui exhaust roket dapat memecut roket ke atas. Okey. So yang pertama, sebelum pelancaran, roket yang membawa kapal angkasa berada tegun di atas tapak pelancaran dengan momentum sifar. Selepas pelancaran, gas panas bergerak dengan pantas melalui exhaust dengan suatu momentum yang kuat. Oleh sebab jumlah momentum harus diabadikan, momentum yang kuat akan menghasilkan tujahan ke atas. Daya tujahan ini akan memberi pecutan kepada pergerakan roket ke atas. Dan soalan B, bagaimanakah pecutan roket ini boleh ditambah? Okay, pecutan boleh ditambah dengan mengurangkan jisim roket tersebut. Okay, soalan 11. Okay, gambar foto 3 menunjukkan sebuah hovercraft yang dapat bergerak di darat atau di atas permukaan air dengan pantas kerana disokong oleh suatu lapisan udara yang terperangkap di bawahnya. Hovercraft yang berjisim 25,000 kg bermula daripada keadaan yang rehat dan kipasnya menjadikan satu daya tujahan F sebanyak 22,000 Newton. Tentukan pecutan awal hovercraft itu dengan menganggap bahawa tiada kesan geseran pada ketika itu. Dan okay, so jadi M dia sama dengan 25,000 kg. Laju awal dia adalah sifar sebab dia kata ada tak ada jaga pegun kat sini. Dia kata ni keadaan rehat so jadi keadaan rehat, so U dia kosong. Kemudian F dia 22,000. So kita guna formula ni lah. F sama dengan MA, so F dia 22,000 Newton, F jisim 25,000. So kita nak A, so 22,000 bagi dengan 25,000 dapatlah 0.88 MS negatif 2. Okey, kemudian soalan B, apakah fungsi lapisan udara yang terperangkap di bawah hovercraft itu? Okey, ia adalah bertujuan untuk mewujudkan tekanan udara yang tinggi di bawah hovercraft berbanding tekanan di sekeliling, menghasilkan daya angkat yang menyebabkan kapal terapung di permukaan. Okay, soalan 12. Ko Chiu dan Zulkifli ingin menentukan pecutan graviti bumi. Mereka bercadang menggunakan bola pingpong yang akan dilepaskan dari tingkat bangunan sekolah mereka. Bincangkan kesesuaian penggunaan bola pingpong dalam eksperimen ini. Okay. Tidak sesuai kerana bola pingpong terlalu ringan dan akan menyebabkan bola lewat untuk jatuh disebabkan oleh rintangan angin. Okay, soalan yang terakhir 13. Andaikan diri anda sebagai jurutera yang ditugaskan untuk mencipta model kereta api laju di Malaysia. Okay, kereta api ini perlu bergerak laju dengan cara terapung di atas landasan
Lukis model kereta api anda dan senaraikan ciri-cirinya dengan mengambil kira bentuk bahan, rupa bentuk bahan, cara pergerakan dan aspek keselamatan yang digunakan oleh model kereta api anda. Jadi ini adalah model bentuknya aerodinamik. Potong angin lah. Okay, so ciri-ciri dia aerodinamik sebab apa? Untuk memotong angin lah. Okay, so boleh potong angin, lebih kurang rintangan. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah bahan ringan dan tahan lasak lah. Okay, jangan guna yang ringan tapi tak tahan lasak. Okay. Lepas tu kita gunakan medan magnet dan juga tahan karat, contohnya aluminium. Okay. Aluminium adalah salah satu bahan yang ringan juga lah. Okay, kerana tidak mudah rosak. Okay, kenapa dan tidak berkarat, tidak berkarat dan lebih ringan. Kemudian kenapa kita guna medan magnet? Supaya kereta api boleh terapung. Kita menggunakan konsep elektromagnet. Yang ketiga, cara pergerakan kita gunakan elektromagnet, dia tak akan terapung. So jadi bila dia terapung, tiada rintangan. So tiada rintangan, tak ada segeran, so kereta api akan lebih laju. Kemudian aspek keselamatan yang kita guna sistem teknologi komputer. Ia adalah bertujuan mengawal kelajuan, mengelakkan bertemu antara satu lain. Jika ada bencana apa-apa, so dia akan berhenti di tempat yang mana-mana lah yang sepatutnya. Itu saja, sekian, terima kasih.